Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung kitab kita ni, kitab Sabilul Muhtadin karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kitab Sabilul Muhtadin karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pasalnya niat zakat dan menyegerakannya. Wajib niat zakat dengan hati ya. Dia bukan sebut mulut. Tak sebut mulut pun tak apa dah. Zaman ni online boleh dah. Dan tidak disyaratkan menuturkannya dengan lidah. Tak mesti. Kalau kita style hantar ke online tu zaman ni ya. Lagi banyak perkara tidak memerlukan ijab qabul lah kira dah. Dan tidak memadai dilafazkannya dengan lidah tanpa diniatkan dengan hati. Tu kaedahnya. Benda ni ikut hati bukan ikut mulut dah. Macam kita semayang usolli fardu zuhri ke subuh ke salah sebut ke apa tak pakar dah. Pakarnya lah hati kita dah. Mulut kita betul, hati lain salah juga dah. Kira adalah hati saja. Yang hukumnya sah dengan takbiratul ihram dalam solat. Nah. Jadi bersama-sama kalau dia solat kan bersama dengan takbiratul ihram dah. Begitulah cerita dia. Hendaklah orang yang menunaikan zakat meniatkannya hadza fardu mali, inilah zakat hartaku dalam hati dia dah. Ini kewajipan harta kat harta aku dah. Sekalipun tidak diniatkan fardu memadailah saja kerana zakat semuanya fardu. Niat zakat pun fardu lah masuk je dah. Yang berbeza dengan solat dan sedekah. Solat dan sedekah ni ada hak wajib, ada hak sunat lah. Sedekah sunat ada begitulah. Tapi kalau fardu zakat tu masuk biasanya maksudnya fardu, tak ada zakat sunat ni. Tapi terafdal hendaknya disebutkan fardu dalam niatnya. Jadi hak maulidnya sebut fardu jugalah. Umpamanya hadhi sadaqatun malil mafruḍah. Ni kau Arab belaka ni, orang Melayu bukan kecil Arab. Ni aku Arab kan ni. Inilah zakat hartaku yang fardu. Inilah zakat hartaku yang fardu dah. Lepas tu atau diniatkannya hadza fardus sadaqah. Inilah zakat hartaku yang difardukan dah. Ini betul lah serupa dah. Hadhi sadaqatu maliyal mafruḍah. Hadhi sadaqatu maliyal mafruḍah. Inilah zakat hartaku yang fardu. Ataupun diniatkan hadza fardus sadaqah. Inilah fardus sadaqah nak. Kewajipan sedekah, fardus sedekah. Atau diniatkan ataupun hadhihi sadaqatul mafruḍah. Inilah zakat ini fardu dah. Inilah zakat yang fardu dah. Jadi sebenarnya kaedah bahasa Arab belaka ni tau. Selagi tak erti bahasa Arab tak ada faedah mana bicara ni. Dia kena kira mana mubtada khabar, hak mana sekat mana mubtada khabar. Lepas tu mana hak kata apa? Mudhaf ilaih ni. Ya ada gitulah fardhu sadaqati. Hadhihi sadaqatu al-mafruḍah. Ni. Dan tidak memadai niatnya hadhihi sadaqatu mali, inna zakat hartaku. Tak pada. Dia kata dia. Padahal lebih kurang lah kita terjemah kat lain lebih kurang maksudnya lah. Sebab ia bukan kaedah bahasa Arab. Ni cerita ni, inilah zakat hartaku, ia bukan nak cerita bayar zakat kan. Dia nak cerita harta dah. Nah gitulah dia sikit bahasa Arab ya ni. Dia juga tidak madai hadza fardu mali, inilah fardu hartaku dah. Bukan sedekah tu pun masuk zakat juga nak. Yang pentingnya sedekah ni mungkin masuk sunat gitu lah dah. Tapi kena ayat fardu, kena ayat fardu sebab apa? Kena ayat fardu ni sebabnya nak tentukan sedekah sunat dan sedekah fardu dia. Sedekah yang ada fardu, sedekah yang ada sunat. Tapi kalau niat zakat saja tak ada masalah dah. Dan juga tidak madai hadza fardu malin, inilah fardu hartaku dah. Pasal fardu hartaku mungkin zakat, mungkin lain-lain lah. Dan juga tidak madai hadza fardul mali, inilah fardu hartaku, tak pada. Dia kena ayat
fardus sadaqah, hazihi sadaqatu fardhah, hazihi sadaqatu maliyal mafruḍah. Ataupun zakat sebenarnya kita buka Melayu faham dah. Zakat ni tak ada benda sunat kau Melayu dah. Kerana sedekah itu kadang-kadang sunat dan kadang-kadang fardu. Dan yang fardu kadang-kadang kafarah dan kadang-kadang nazar. Ada juga benda-benda harta ni kita nazar pun wajib atas kita tapi bukan zakat lagi dah. Boleh meniatkan zakat lebih dahulu dari menyerahkannya kepada mustahak. Orang yang terima lah. Yang berhak menerima zakat tu lah. Jika niat itu pada saat memisahkan zakat itu dah. Dan dari seluruh harta atau berniat pada saat menyerahkan zakat pada imam atau sesudah menyerahkannya pada imam atau wakil imam ni zakat fitrah ni lah. Dan sebelum membahagikan pada semua mustahak. Bolehlah berlaku dan niat lah. Dan juga tapi sebelum ataupun semasa ni serah. Dan juga yang terafdal berniat pula imam atau wakilnya pada saat membahagikan zakat. Maksudnya dia terima tu sebagai wakil. Lepas tu email ataupun apa pusat zakat tu nak suruh kepada orang yang berhak terima zakat tu. Dia kena niat pula maulidnya dah. Gitu dia kata dah. Afdal lah dia kata. Bukan wajib dah. Membadailah niat pada saat memisahkan zakat sebelum dibahagikan. Dan boleh bagi pemilik harta menyerahkan niat kepada wakil. Suruh niat kepada wakil. Kalau wakil itu orang yang dianggap sah niatnya seperti seorang Muslim yang mukallaf, dibebankan syariat lah. Sedangkan orang yang bukan Islam dan anak-anak tidak boleh dijadikan wakil dalam meniatkan zakat, tapi boleh menjadi wakil untuk menyerahkan zakat kepada penerima zakat sahaja. Dan penerima zakat sudah ditentukan oleh pemilik zakat. Gitu dah. Umpamanya katanya pada wakil, serahkanlah zakat ini kepada si fulan. Dah nama dia lah. Dan wajib bagi wali meniatkan zakat untuk anak-anak yang berada di bawah perwaliannya. Dia orang yang apa? Dia gapannya. Jadi dia kata telah diambil oleh imam atau niat naibnya dah akan zakat padanya dengan kekerasan. Dan wajib bagi wali meniatkan zakat untuk anak-anak yang berada di bawah perwaliannya. Tak adalah ayah pada anak gitu ada. Kalau wali tidak meniatkan, maka wali dituntut untuk mengganti kerana kelalaiannya. Dia kena ganti lah. Maksudnya wali tu kena niat pada anak-anak yang orang bawah tanggungannya dah. Kalau menyerahkan zakat itu adalah pemiliknya sendiri kepada imam tanpa disertai dengan niat, maka tidaklah memadai niat imam dah. Niat ni tahulah nak beli gapo, beli sedekah atau zakat tu niat maksudnya. Kalau pemilik enggan menyerahkan zakat, maka imam atau wakilnya boleh memaksa untuk menyerahkan zakat. Ni kaedah je dah. Kaedah dia pemerintah wajib memaksa dah. Bukan sunat dah, wajib pemerintah paksa besarkan zakat dah. Dan tidak betul lah cerita-cerita sebelum ni zaman dia kata Nabi terima zakat dah. Zaman Abu Bakar terima zakat ataupun zaman Umar Khattab terima zakat ada ke? Okasy nama apa dah? Dia kata ke sahabat Nabi yang miskin, lepas tu dia kaya tak sebayar zakat, tak kutip zakat dah. Nabi pun tak kutip, tu cerita karut dah. Sebab memanglah zaman Nabi ni siapa Abu Bakar nak perang dah. Bahkan Nabi kutip, memang kalau tak suruh pun Nabi paksa. Memang wajib. Kerajaan wajib, bukan sekadar pemilik saja, kerajaan pun wajib kutip dah. Dan wajib bagi imam meniatkan dikala membahagikan. Kalau pemilik boleh meniatkan pada saat zakat itu nak ambil. Gitu lah kata dah. Sebenarnya mudah sangat. Kalau kita kira, tak kira niat. Dia tahu dah benda ni.
untuk zakat, automatik dah tu niatnya. Kalau kena rampas sekalipun dia tahu nak ambil ni kerana dirampas untuk buat zakat. Kira zakat dah, niat dah tepat dia dah. Boleh pemilik zakat menyerahkan zakat sebelum sampai haulnya, sebelum sampai setahun cukup dah. Umpamanya pemilik memiliki emas dan perak atau binatang yang sudah sampai nisabnya, maka zakatnya diserahkan sebelum sampai haulnya, tak sampai setahun, atau dibelinya kepada barang dagangan sekalipun kurang dari nisabnya. Umpamanya dibelinya barang dagangan yang belum mencapai harga 200 dirham, tetapi sudah sampai haulnya bertambah mencapai jumlah nisab. Atau dibelinya barang seharga 200 dirham yang zakatnya 5 dirham. Dikeluarkan zakat yang 200 dirham tapi dikeluarkan zakat untuk 400 dirham iaitu sebanyak 10 dirham. Kalau pada akhir haul jumlah hartanya 400 dirham, maka madailah zakatnya barangnya lebih dahulu itu. Jadi dia bayar dulu tu 5 dirham, 10 dirham kot. 5 dirham dulu pada lah. Tapi gini nak kiranya tak sampai setahun tu boleh bayar awal lah. Lebih kurang dah. Diperbolehkan membayar zakat lebih dahulu selama masih dalam haul itu juga. Kerana itu tidak sah membayar zakat lebih dahulu untuk lebih dari setahun. Maksudnya tahun depan 2 tahun akan datang bayar dah. Tak boleh dah. Bukan tahun bayar untuk tahun ni dah. Kita sepatutnya bayar tahun ni dah. Bayar untuk tahun depan dah. Bayar 2 tahun akan datang tak boleh. Nah, kata dah. Jadi persamakan dengan penyegeraan membayar zakat emas dan perak atau binatang ternak sebelum sampai nisabnya. Gitulah. Macam bayar zakat tak sampai nisab. Contoh yang memiliki 100 dirham, dia segerakan bayar zakat 200 dirham. Ialah 5 dirham, maka tidak sah. Ini kira piti hadis masuk lah. Walaupun lebih kurang dah. Dan zakat yang disegerakan untuk 2 tahun atau lebih tidaklah memadai, melainkan hanya untuk tahun itu juga dah. Untuk tahunnya awal 2 tahun tak boleh dah. Dan juga tidak sah menyegerakan zakat tumbuh-tumbuhan seperti kurma, anggur, gandum, padi dan lainnya sebelum waktu wajibnya. Pasal kita wajib ni bukan kutip lama, kutip baru. Baru itulah baru dituai dah. Ialah sudah masuk buahnya, masuk buah tu lah kutip-kutip. Jadi bagi apa? 5 tu 1/5 dah. Bukan 1/5, 1/10 ataupun 1/20 gitu dah. Atau bijinya sudah keras. Tapi boleh menyegerakan sudah sampai waktu wajib dan sebelum dibersihkan dan dikeringkan. Sebelum proses tambahan nak kering kau setengah tu macam kurma ke apa nak kering. Tak ada kering nak suruh nak tak apalah awas sikit tu dikira sampai masuknya dah. Syarat memadai zakat yang disegerakan itu 3 perkara. Kalau nak bayar zakat cepat, kena ada 3 syarat ni baru boleh bayar. Awal daripada masa wajib dia dah. Ataupun tak sampai haul je setahun cukup dah. Pertama, hendaklah si pemiliknya tetap sebagai seorang yang dapat dikenakan zakat sampai akhir haul pada harta zakat yang dimilikinya dan sampai masuk bulan Syawal pada zakat fitrah. Kalau zakat fitrah ni jelas lah. Selagi tak sampai boleh Syawal tu tak wajib. Kalau kira so, kalau bayar awal pun tiba-tiba habis piti tak ada makan pun dak. Satu Syawal tu tak ada makan gapo pun dia dah. Sepatut dia tak berhak, tak wajib lah atas dia dah. Jadi dia bukan dah dikatakan wajib bayar zakat lah. Ni dah. Yang kedua, hendaklah yang menerima zakat itu sampai akhir haul. Orang dia terima zakat. Daripada ketika timbul bulan Syawal sebagai mustahak zakat. Kalau boleh zakat fitrah gitulah dah. Haul dia antara itulah dah. Sebelum setelah masuk 1 Ramadan, 1 Syawal sampai ke semaya gaya gitulah dah. Jadi gitulah dah orang terima zakat tu. Orang mustahak zakat lah nah. Orang berhak terima zakat. Yang ketiga, hendaklah harta yang disegerakan zakatnya selain dari barang dagangan masih utuh, masih molek lagi lah sampai akhir haul. Bayar awal tapi masa wajib bayar tu tak tengok punah dah. Makan ni kau gapo kau dah punah. Tak kena lah dah. Masa wajib, masa sunat, masa awal dah. Begitulah bayar awal tu sampai kata bayar awal tapi hilang ke apa dak. Tapi kalau biasa pihak
Bui kota imam masjid. Imam masjid lah tengah jawab tapi nak buinya. Tak sapa kalau kira tak sapa masa dia lagi. Kalau kita sapa ke musnah bagi apa bayar benda zakat tu tak selesai lagi lah dah. Kalau pemilik atau yang menerima zakat meninggal sebelum akhir haul atau yang menerima zakat menjadi murtad atau hilang dari negeri zakat ke negeri lain atau menjadi mampu dengan harta yang lain dari harta zakat yang disegerakan umpamanya dengan zakat orang lain sekalipun dengan zakat yang disegerakan. Jadi tak boleh dah. Dia kena masa berhak terima tu. Masa tu dia masih berhak terima dah. Kita beri awal kira dia jadi kaya dah. Dia tak berhak terima zakat, tak boleh lah. Sepatutnya segera balik. Kita nak beri balik kepada orang yang lebih berhak. Pada waktu kewajipan zakat tu dah. Betul-betul pada waktu haul cukup setahun dah. Dan tidaklah mengapa mampu dengan zakat yang disegerakan atau jumlah harta kurang dari senisab atau berpindah dari pemilik tetapi bukan barang dagangan. Maka yang disegerakan itu tidak memadai sebagai zakat kerana pemilik bukan lagi dianggap sebagai orang yang wajib menunaikan zakat dan penerima bukan lagi dianggap mustahak menerima zakat pada waktu wajib menerima zakat. Cukup setahun betul. Masa tu lah kira yang cukup. Boleh wajib atau wajib dah. Tak sampai setahun cukup, tak kira wajib lagi dah. Tetapi tidaklah mengapa kalau datang sifat yang menyebabkan penerima tidak patut menerima zakat. Kemudian kalau hilang sifat itu sebelum sampai haul, atau tidak diketahui keadaan penerima pada akhir tahun, tidaklah mengapa. Maksudnya lebih kurang. Nak tahu lebih detail. Lepas takut kaya, tak payah. Dan kalau yang menerima meninggal dalam keadaan tidak mampu sebelum akhir haul, maka wajiblah bagi pemilik membayar zakat kepada semua mustahak kerana nyata zakat terdahulu tidak memadai lagi dah. Jadi kena tengok tu orang kaya dah. Tiba-tiba masa akhir haul tu, contoh bulan Ramadan ataupun satu Syawal kita kata dah. Dia beri zakat awal tiba-tiba zakat fitrah kau apa tiba dia jadi kaya dah. Sebelum masuk satu Syawal dah. Jadi kita ni tak lepas lah kewajipan. Jadi kita kena cari orang lain pula dah bayar zakat fitrah kita ni. Itulah secara umumnya kalau kita bayar direct lah. Tapi kalau kita bayar kepada pihak berwajib, tak ada masalah dah. Pasal dia, tanggungjawab dia dah. Dah, pusat zakat kau dah. Masjid, kalau zakat tu masjid tu, ambil zakat. Dan dia akan urus, dia akan beri ke majlis agama juga. Jadi, terlepas lah. Tapi hak cerita ni, biasa cerita ni, kita bayar direct kepada, kita cari asal zakat sendiri, kita bayar dah. Jadi, kita kena pastikan pada satu Syawal tu, dia masih lagi keadaan fakir miskin yang berhak terima zakat. Gitu ceritanya. Kalau dia segerakan tadi dianggap sebagai zakat, hendaklah harta yang telah diserahkan itu diambil dari penerima. Kita ambil mula daripada orang haji terima. Tiba-tiba kaya. Dengan syarat bahawa penerima tahu bahawa zakat yang diserahkan itu adalah zakat yang disegerakan sebelum sampai haulnya. Kena wajib molek lah. Nak ambil mula piti saya dulu. Tak sampai haul lagi saya ingat kau dia mau sesok pagi masa haul tengok kaya dulu ni dah. Minta pitih balik nak beri cari orang miskin sungguh ni. Kena ayat betul dah. Umpamanya pemilik mengatakan disunatkan menyegerakan zakat yang disegerakan dari haulnya. Kalau harta zakat yang diserahkan itu habis, maka penerima wajiblah mengganti. Namun apabila pemilik tidak tahu, maka janganlah diambil dah. Dan harta itu berubah menjadi sedekah sunat. Jadi kalau tak ambil pun tak apa, bersikit tu ya. Jadi anggap sedekah sunat. Gana dia jadi kaya dah, rezeki dia dah. Kita cari mudah lah orang miskin lain. Dan sunat jika terjadi perselisihan antara pemilik dan penerima zakat. Umpamanya pemilik mengatakan zakatnya adalah zakat yang disegerakan dari haulnya. Dan penerima mengatakan tidak tahu bahawa zakat itu adalah zakat yang disegerakan. Maka dalam hal ini yang terima adalah keterangan penerima dengan sumpah. Dia kena cara orang terima bukan cara pada orang pemberi dah. Kalau kambing zakat yang disegerakan itu melahirkan di tangan penerima, maka si penerima tidak wajib mengembalikan anak kambing itu. Demikian juga air susu dan bulu-bulunya yang telah diguna tu. Dia telah ambil tu, tak aja boleh balik lah. Dan juga kalau kambing zakat itu menjadi kurus di tangan penerima, maka penerima tidak wajib mengganti kekurangan harga kepada pemilik. Tak wajib lah. Benda tu dia tak sengaja, dia tak curah dia lah. Jadi hak dia dah. Sebab suruh sangat lah. Walaupun nak atas balik pun dia kira tak bertanggungjawab lah.
Kalau harta yang dimiliki itu cukup setahun, maka wajiblah zakatnya sekalipun belum dapat dikeluarkan. Cukup setahun dah harta tu, wajiblah keluar zakat dah. Walaupun tak boleh nak keluar lagi ke ada masalah lekat di pitih mana dah. Permulaan haul tahun kedua adalah dengan berakhirnya tahun pertama. Dan saat dapat dikeluarkan. Gitulah. Dia kira bukan start bayar lewat ke awal ke. Dia bukan start bayar dah. Dia kira haul berakhirnya haul tahun pertama. Bukan. Contoh kita boleh Ramadan atau boleh Syawal. Satu Syawal kita wajib bayar zakat dah. Sama ada zakat terus ke zakat harta ke dah. Situ tiba-tiba kita bayar awal. Atau kita bayar lewat ke. Tetap juga haul dia bermula daripada satu Syawal. Satu Syawal tak ada satu Syawal bukan. Maksudnya kita bayar awal jadi pendek. Macam rotek ke apa dah. Jadi pendek maksudnya. Kalau bayar lewat jadi lewat pula dah. Tidak gitu kan. Maka wajiblah pada akhir haul mengeluarkan zakatnya dengan segera jika dapat dikeluarkan. Umpamanya harta itu sudah siap. Dan penerima zakat juga semua sudah ada. Serta pemilik tidak dalam keadaan uzur. Baik di dunia maupun menurut agama. Jadi hak ni ada berlaku orang terima zakat ni ceritanya mana pun macam kita kata cerita orang yang beri zakat direct kepada asnah zakat lah. Dia tidak melalui jabatan agama, majlis agama lah. Kalau majlis agama tak kisahlah dia menjadi amil pekerja dah, tanggungjawab dia dah dah. Kalau dilambatkan mengeluarkan zakat sesudah mampu mengeluarkannya, maka jumlah zakat tadi menjadi tanggungjawab pemilik. Ialah wajib mengeluarkannya sekalipun harta tak dihilang. Tiba hilang harta dah. Tak bayar segera. Sepatutnya satu Syawal, bayar awal sikit boleh Ramadan dah. Siapa kau boleh Zulhijjah zakat dah lambat apa boleh dah. Jadi dia tetap wajib bayar. Mengikut hak asal dia lah nah. Asal akhir haul dia satu Syawal contohnya dah. Ya ikutlah. Biasanya orang buat bulan Ramadan mudah tak semangat sedekah ke apa. Ataupun boleh Zulhijjah ke boleh Muharram dah. Dan boleh pemilik zakat menanti keluarganya sekalipun jauh. Dan menanti kedatangan orang yang sekampung dengan pemilik zakat. Dia tunggu kapur dia nak beli zakat. Walaupun lambat sikit. Serta menanti orang yang berhajat dan mengeluarkan zakat. Dia bayar zakat, dia tak bayar segera. Sepatutnya boleh Ramadan ke satu Syawal. Tiba-tiba dia tangguh. Siapa kau lewat sikit kan nak cari betul-betul lebih berhak bagi dia. Tak apalah. Tetapi kalau harta zakat tu hilang pada waktu menanti itu, maka wajiblah bagi pemilik menggantikannya. Tiba-tiba hilang rapak mencuri, bayar juga ganti lah. Siapa dia tangguh dah. Dan syarat kebolehan menunda pengeluaran harta zakat kalau tidak ada orang yang menderita kelaparan. Syarat dia miskin. Kalau kita nak bercari yang lebih miskin ataupun anak beranak yang lebih dekat, jiran yang lebih dekat, jadi lebih utama kita berzakat pada orang yang sedemikian dah. Tiba-tiba ada orang lapar sungguh dah. Nak tangguh. Bukan dia dah. Duit kita ada. Zakat kita bayar dah. Boleh bayar dah kau orang ni. Cuma nak konon ni cari lebih afdal, lebih baik. Anak beranak dah. Tapi disebabkan kita ada hak lapar, tak boleh lah kita tangguh dah. Kerana tunggal atau tidak berpakaian. Orang siapa tak berpakaian, tak boleh kita tunggal anak beranak kita dah. Orang yang hendak menerima kerana penundaan ini dah. Dan tak boleh lah kita tunda pasal orang ni lebih berhak terima dah. Dalam keadaan ini haram menunda-nunda mengeluarkan zakat menghindarkan kemelaratan itu wajib disegerakan dah. Maksudnya hak tu dia siapa hak lapar, siapa hak tak berkaya tu keperluan segeralah. Tak boleh kita nak tunggu anak beranak kita. Siapa kau? Orang ni hak lebih mendesak dah tiba-tiba ni. Kita tak boleh lalu dah. Tidak boleh meninggalkan sebagian harta zakat kerana ingin memperolehi fadilah zakat untuk keluarganya yang sekampung dengan pemilik. Jadi dia tinggal sebahagian kau nak beri cari lambat menang dah cari anak beranak. Kita kira berilah hak menang dah. Kalau harta zakat itu hilang sesudah dikeluarkannya, tidaklah wajib bagi pemilik menggantikannya. Beri dah kepada pemilik penerima, tiba-tiba dia pula hilang tengah jalan dah. Jadi bukan tanggungjawab pemberilah. Baik hilang itu sebelum atau sudah sampai haulnya lah. Tak kira lah sebelum atau selepas lah. Kalau orang itu berhak, tiba-tiba dia hilang dah. Bukan kecuaian pemberi dah, kecuaian penerima pula dah. Kalau hilang kerana oleh pemilik sesudah sampai haul dan sebelum dapat dikeluarkannya, maka tidaklah gugur kewajipan mengeluarkan zakat. Tapi kalau orang jebui zakat tu tiba-tiba hilang dengan dia, tanggungjawab dia masih ada dah. Dia bukan macam penerima, dia boleh penerima tu cepat lepas
orang pemberi zakat lepaslah tanggungjawab dia lah. Kalau hilang sebahagian harta zakat sudah sampai haulnya atau sebelum sampai haulnya dapatlah dikeluarkan, maka wajiblah dikeluarkan sebahagian yang tertinggal sudah dikeluarkan jumlah waqas. Jadi selesai hak mana ada dulu dah. Kalau hilang seekor kambing dan zakat 5 ekor dari zakat 5 ekor unta, wajiblah bagi pemilik menggantikan 4/5 harga kambing. Dan jika hilang 5 ekor kambing dari zakat 9 ekor unta, wajib mengeluarkan 4/5 harga kambing. Jika hilang 4 ekor, maka wajib dikeluarkan seekor kambing. Ni pun dipanggil nisbah-nisbahnya. Apalah yang pentingnya lah ni, kita nak bayar lah. Ni. Jadi dia 4 ekor sepatutnya ni. 5 ekor unta, dicara unta ni. Kalau ilik kat, dia kena ganti juga lah. Zakat itu hubungannya dengan harta, demikian juga hubungan perkongsian. Kalau penerima zakat berkongsi dengan pemilik zakat pada jumlah zakat yang menjadi haknya, kalau wajib dikeluarkan itu seekor kambing dari zakat 40 ekor kambing atau seekor kambing dari zakat 5 ekor unta, maka pemilik dan penerima berkongsi pada harganya. Ini kena bagi dah ikut nisbah pecahan dah. Pemilik boleh menjual yang menjadi bahagiannya atau menggadainya. Kalau pemilik menjual seluruhnya atau sebahagiannya atau digadainya sudah sampai haul, maka penjualan dan gaya itu berlaku sah dalam jumlah yang dimilikinya. Kalau dianggap tidak sah penjualan dan gadaian itu kerana menjual hak penerima, maka hak penerima zakat masih tetap pada harta itu. Pembeli dan penerima gadai boleh memilih antara meneruskan jual beli dan gadai dari gadai atau membatalkan gadaian itu jika ia tidak tahu sekalipun pemilik mengeluarkan zakat itu pada tempat yang lain. Kalau perjanjian jual beli atau gadai diteruskan, wajiblah ia membayar sebahagian dari harganya. Dia kena bayar kot. Orang jual tu lah. Orang lain tak tahu dah. Hak dia pemilik tu dia tahu dah. Hak ni sebenarnya harta zakat ke apa dah. Jadi dia ada kira asal ni lah dah. Tidak diperbolehkan menjual atau menggadai harta zakat yang berasal dari zakat binatang, zakat emas, perak dan tumbuh-tumbuhan. Tapi diperbolehkan pada zakat perniagaan. Kerana perdagangan itu hubungannya dengan harga, bukan dengan benda dah. Di perdagangan ni, dia macam pitih duit sebenarnya dah. Walaupun ada mari, bola, di kedai-kedai kita tu, bagi bayar runcit semua tu adalah duit. Sebenarnya kita kena nampak tu benda duit dah. Wajib bagi pemilik mengeluarkan zakat hutang apabila cukup haulnya sekalipun belum dibayar, dengan syarat jika hutang itu berjangka dan mudah terima. Dia orang berhutang dia jangka dia boleh terima, dia berhak lagi macam dia pitih tu ada dengan dia lah. Apabila mengikut masyarakat kita ni selagi walaupun kita beri pinjam kat orang, ada harapan bayar, maka kita macam harta kita lagi lah, dia simpan, dia macam jadi bank kita dah. Umpamanya yang berhutang ada di tempat dan harta untuk membayarnya ada, dan yang berhutang mengakui hutangnya dan hutang itu segera akan dibayar dah. Dan kita yakin gitu, maka walaupun dia orang berhutang kita yakin dia akan bayar dengan segera, maka kita anggap tu harta kita lah dah. Jadi kena kira sekali lah dengan cukup nisab atau tidak dah harta zakat dah. Cukup nisab nak bayar zakat dah. Kalau yang berhutang tidak mengakui hutangnya namun ada saksi atau tidak ada saksi namun kadi mengetahuinya. Syarat dia adalah bukti sehingga boleh terima balik dah. Harta tu. Tapi kalau dah siapa tak ada bukti, siapa aku macam kena ambil dia harta kita dan tidak ada bukti kita nak ambil balik harta kita, maka bukan jadi harta kita lah, tak boleh masuk dalam nisab zakat lah. Tetapi kalau hutang itu sulit diterima, umpamanya orang berhutang tidak berada di tempat di kapur di tempat tu dah, atau berada di tempat namun tidak mampu membayar hutangnya. Memang tak mampu bayar, atau mampu membayar hutang namun hutang itu segera dibayar,
atau tertunda tapi yang berhutang tidak mengakui hutangnya. Orang berhutang tak mengaku. Jadi harapan boleh payah dah. Dan tidak ada saksi pula dan qadi untuk mengetahuinya, maka tidaklah wajib melakukan zakatnya. Tak wajib lah pasal macam kita orang tuai duit tu tidak menguasai harta tu. Terkecuali sudah dibayar hutang itu dah. Apabila kita rasa tak yakin dah, tak boleh bayar dah, tak bila nak bayar dah. Kita tengok 2 3 4 5 tahun bayar dah. Lepas ni bayar insah bayar hutang kita kan, baru jadi harta kita semula, baru kita kira semula lah. Hak dulu kita bukan harta kita dah. Maka pada saat itu dikeluarkan zakatnya pada berapa tahun yang telah lalu. Kalau nisabnya tidak berkurang. Ni kalau sudah kira mula dah berapa tahun. Kalau harta yang dihutang itu jumlahnya hanya senisab dan tidak ada harta lain yang sejenisnya dengan harta itu yang dapat menggantikan jumlah yang wajib, maka tidaklah wajib dikeluarkan zakatnya terkecuali pada tahun yang pertama sahaja. Tahun yang terima lah. Duit ada duit dia. Tahun lain tu maka dia tak ada duit lah nak. Pasal dia bawa cukup nisab lah. Kalau hutang itu berjangka waktu dan belum dilunasi, dan orang yang berhutang itu berada di tempat itu dan dia memiliki jumlah harta yang cukup untuk bayar hutangnya, maka hukumnya sama dengan hukum harta yang dirampas dan yang dicuri dan yang disedekahkan, maka tidaklah wajib bagi pemilik mengeluarkan zakatnya terkecuali kalau sudah kembali ke tangan pemilik yang sebenar, dan pada saat itulah pemilik mengeluarkan zakat pada berapa tahun yang telah lalu. Demikian juga berlaku pada hutang-hutang orang ni. Tak yakinnya tak bayar lagi dia, siapa ada pitih boleh balik orang bayar hutang ke dia. Jadi dia kena bahagia semula ada duit hak. Dia kena capu dengan nisab nak kira dah. Jadi dia kira lah dulu bayar sikit, kalau bayar dah pun. Kalau capu ni tambahlah sikit nak kalau capu dah. Kalau tak wajib jadi wajib dah setahun hak terima dah. Demikian juga wajib melakukan zakat harta yang belum berada di tangan pemilik apabila sampai haulnya sampai setahun lah. Tetapi tidak wajib mengeluarkannya dengan segera, terkecuali mudah pergi ke tempat harta itu berada. Dia duduk lain bank kau mana kau atau tempat lain nak duduk jumpa harta dia nak ambil bayar dah. Tapi tidak wajib bayar segera lah. Dan kalau harta yang belum di tangan pemilik masih di perjalanan, maka pemilik tidak wajib melakukan zakatnya terkecuali kalau sudah kembali kepada pemilik atau wakil pemilik. Betul-betul harta dah. Kalau jauh harta dia orang Kenata daripada dulu kat, daripada Kuala Lumpur nak sampai ke Kelantan jauh dah. Jadi boleh-boleh tak sampai lagi harta dia dah. Kalau harta itu berada pada satu negeri, umpamanya wajiblah bagi pemilik mengeluarkan zakatnya pada negeri tempat harta itu berada. Jadi zakat harta ni dia kena zakat gap-gap pun dia kena tepat orang tuai badai ataupun harta tu situ dah. Harta orang lah orang dia pemilik harta. Jika tempat itu ditemui orang yang berhak menerima, itulah syarat dia berhak menerima. Kata ada orang berhak boleh hantar ke negeri lain lah. Kalau negeri di mana harta pemilik itu berada di tempat yang jauh dan pemilik sekiranya haram memindahkan zakatnya dari negeri itu, maka pemilik atau wakilnya boleh pergi ke tempat itu untuk melakukan zakat yang tempat itu. Kalau ada orang yang berhak terima, kalau berada tempat jauh dan pemilik jauh dari pemilik, sekiranya haram memindahkan zakat lah. Kalau jauh sangat dia tak boleh pindah zakat ni lah. Begitu cerita isunya korban asal-asalnya kena tempat kita dah. Itu asal yang afdal dah. Terutama kalau ramai miskin. Tapi kalau boleh pun dibolehkan pun dengan syarat tidak ada yang orang tempat kita sendiri yang benar-benar memerlukan lagi lembu ke apa dah. Dan jika negeri itu dekat dengan tempat kediaman pemilik atau negeri yang jauh tidak ada mustahak penerima zakat dah. Sedangkan negeri tempat kediaman pemilik lebih dekat ke negeri zakat kalau dibandingkan dengan negeri-negeri yang lainnya, atau imam memberikan izin memindahkan zakat, maka pemilik zakat boleh mengeluarkan zakatnya di tempat kediamannya kalau tempat itu didapatkan mustahak terima zakat. Ceritanya ada orang berhak terima zakat, bolehlah bayar tempat mana-mana pun dah. Sama ada atau tempat harta yang sebenarnya duduk ataupun contoh sipan di New Zealand harta dah. Macam Pandora Papers ada kata ada orang kaya politik ni sipan di negara harta dia. Jadi nak bayar zakat ni, bayar zakat di tempat putih ke? Dah. Dia kata boleh nak bayar, tapi nak nyabuinya asal-asal ni memang boleh tempat asal, tempat harta tu duduk dah. Tapi kalau sulit pergi ke tempat di mana hartanya berada, baik kerana takut dalam perjalanan, umpamanya ada perompak atau lain-lainnya, atau kerana putus berita tentang keadaan hartanya. Ada lagi ketidak ada harta, kena buku tu hartanya. Atau ragu
tentang keselamatan hartanya, maka kedudukan harta yang seperti ini sama seperti harta yang dirampas. Kerana itu tidaklah wajib pemilik mengeluarkan zakatnya terkecuali kalau harta itu telah kembali kepadanya. Itulah ni ikut mazhab kita, kira kita tak yakin kita boleh ambil, macam tak berhak lagi lah. Jadi nanti boleh tepi sungguh baru kena bayar zakat. Maka hendaklah dikeluarkan zakatnya ketika itu untuk tahun-tahun yang terdahulu seperti yang terangkan terdahulu. Tapi ia kena qada lah. Tahun dulu kena darat jugalah. 20%. Supaya dia bayar juga tahun dulu dah. Kerana dia dulu tak bayar lalu sebab tak yakin terima dah. Dia terima yakin lah. Dia terima pitih dah. Jadi dia kena bayar benda-benda hak tertinggal beberapa tahun. Ataupun kira semula. Tambah lagi tak cukup 25% dah. Daripada harta yang baru diterimanya daripada orang bayar hotel kau. Rampas kau curi dah. Wallahu a'lam, setakat itu sajalah perbincangan kita tentang niat zakat dan menyegerakannya, dan juga tentang penerima zakat lah dah. Tapi ada lagi detail lah membahagikan zakat pada mustahak, kita akan bincang lepas ni. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.